Okay, sebelum start tu saya akan sediakan saya punya PDF dulu supaya murid-murid bersedia. Okay, sekarang sebelum saya on my Zoom, saya sudah bersedia dengan saya punya PDF. Alright. Then after that saya akan pergi ke Zoom saya. Okay, then I will log in lah. Start. Murid sudah masuk one by one. Jika sudah masuk one by one, jadi saya sudah nampaklah siapa sudah masuk. Mula-mula saya akan offkan mute mic saya dulu. Tunggu mereka masuk. Okay. Okay, children, please mute your mic. Please mute your mic. Hanya cikgu saja. Okay, thank you. Jadi kalau kita nampak murid kita dia tak mute kan, we can mute them. Yeah, like this. Hi, good morning. Good morning everyone. Selamat pagi. Can you wave your hand? Hi, good morning. Jadi good morning Azri. Siapa nak mulakan? Selamat pagi cikgu. Siapa nak mula? Adam ada. Siapa saya punya penolong ketua tingkatan kat mana? Amir. Bangun semua. Teacher, sebelum kita nak mula kelas, ya. Saya nak buat ujian pengesahan dulu. Apa tu? Pengesahan apa? Cikgu kena jangkit COVID-19 belum? Belum. Jangan risau. Okay? Kalau jangkit pun tak akan kena awak sebab jauh. Kita jauh. Kita lebih daripada 1 meter. Okay. Saya akan buat ujian pengesahan. So cute lah you. Aduh. Aduh, tengok budak ni. Kita nak tidur lah. Okay. Ayah, macam mana saya nak buka you punya screen? Yeah, so cute. Okay, ujian makmal mengesahkan cikgu lah. Negatif lah, thank you. Okay, kan kita ada ni kan. Kita ada ini. Okay, nanti kita akan belajar apakah beza antara utara dan selatan, apa beza darjah antara timur dan barat. Jadi kita tengok meridian itu ialah apa? Greenwich itu ialah kosong lah. Kosong. You look here. Nah, ini kosong. Ini darjah kosong. Nampak tak? Okay, this is kosong. Okay, kosong ini ialah sinilah nanti. Ni garisan ini. Okay. Kalau kita nak tengok secara melintang, so this is our garisan khatulistiwa. Ini khatulistiwa kita. Greenwich ialah ini. Seolah-olah ini ialah garisan Greenwich. Okay. Garisan Greenwich. Okay, garisan Greenwich, and khatulistiwa ialah yang kanan. Okay. Khatulistiwa. Okay, equator. Where did I type? Okay, khatulistiwa. Okay, Okay, I draw you the lines first. So ini ialah Greenwich. Nanti awak akan faham. Ini Greenwich, ini khatulistiwa. Okay, I save. Okay, so we continue. Continue. Slowly. Don't worry. Nanti ini macam seolah-olah apa tahu. Bila awak masuk universiti nanti,
my Zoom class is your kuliah in your university. Biasanya kita ada lectures. Lectures is in the hall, big hall, 300-400 orang. Lepas tu awak akan ada kumpulan tutorial. So our WhatsApp classroom is like your tutorial. Kita akan bincang di sana. Sini mungkin tak banyak yang kita boleh bincang. Okay, so let's. Okay, sekarang kita tengok bagaimana cikgu nak upload video yang sudah converted from Zoom. Zoom akan convert video kita setelah kita tekan record, and they will convert into a MP4 di sini, di Zoom folder. Jadi sekarang saya pergi ke, sebelum upload ke YouTube, cikgu better rename your file. Tadi saya ajar Maths Form 5. Okay, chapter Earth, chapter Bumi sebagai Sfera part 2. Ini adalah video bahagian part 2 yang sesi kedua. So dah siap. Lepas tu sekarang cikgu bersedia untuk pergi ke YouTube channel cikgu untuk upload video. Okay, jom kita pergi sekarang. Sekarang kita pergi ke YouTube channel cikgu. Sekarang cikgu pilihlah file ini, open. So we are uploading. Okay, bila cikgu sudah upload, dah sampai sini, okay, you have to select. Okay, playlist ini depends lah. Kalau cikgu ada playlist, cikgu ajar banyak subjek, cikgu boleh buat playlist ekonomi. Contohnya saya buat boleh buatlah banyak playlist. Okay, it's up to you. Nak ke tak nak pun tak apa. Jadi for me, saya akan pilih, sebab saya ada banyak playlist lah, so I will pilih. Okay, dan okay, lepas tu kita sambung. Lepas itu pilih ini, yes, it's made for kids. Okay, and then go to the next lagi. Saya tak letak public lah. Kalau letak public maksudnya siapa-siapa boleh tengok. So I will only share as unlisted. Kalau cikgu letak private, kawan-kawan tak boleh nak students tak boleh nak tengok, even you share the link. So it's only for us. Jadi ini unlisted biasanya I letak unlisted. Bila I share link, budak tu boleh tengok. Tapi kalau public dia type kan, dia tak akan jumpa lah. So di sana tak ada apa. Kita sambung, save. So sekarang tunggu dia proses lah. Bila dah proses, dah siap, then we share to our student. Tekan close. Okay, tekan close. Dia akan keluar lah di sini. Bila dah siap, kita boleh start sharing. Okay, so this part itu saja. Jadi setelah habis kelas Zoom, okay, setelah habis kelas di Zoom, saya akan uploadkan video dan juga nota untuk murid-murid. Okay, so we can always go here, go to photo, then saya akan pilih semua ini, open, share. Lepas tu sambung lagi. Sebab saya buat dua sesi. Sesi pertama, ini sesi kedua. Ini sesi kedua. Boleh share. Ini semua sudah ada, akan automatic. Zoom kita akan automatic simpan segala yang kita record dan juga screenshot ke dalam folder Zoom. So dia akan automatic simpan lah. Okay. Jadi nota saya sudah pun share. Sekarang saya akan share YouTube pula. Okay, YouTube. Lepas tu cikgu share YouTube cikgu. Okay.
pada murid-murid. Share lagi kalau ada beberapa. Share. Paste. Lepas tu kita tinggalkan pesanan lah, okey. Murid-murid. Okey, sila rujuk semua nota dan video cikgu. Ya. Lepas tu boleh tinggalkan pesanan. Kita akan membuat perbincangan jawapan latihan pada kelas akan datang. Okay, so this is how I do. Cikgu boleh tengok saya. This is what I do lah. Sebelum saya mulakan kelas dengan mereka, biasanya saya akan macam dating dengan mereka dululah. Bagi dulu. Yang ni saya letak kelas buli sebab ada typo. Mula-mula saya ajak mereka masuk kelas saya. Sepatutnya saya tulis kelas bumi. Mana tahu typo tulis kelas buli, maka saya pun letaklah kelas buli supaya mereka pun happy lah, seronok. So kita dating dulu, setkan masa, pastikan semua mereka at least ada. Mereka pun tulis nama, dah tulis. Lepas tu saya bagi link Zoom saya. Okey, sebelum kelas mula pun saya akan macam seolah-olah panggil mereka lah, bangun macam tu. Okay, and then mereka pun jawab, oh I'm ready. Jadi suruh mereka masuk. Okay, ada yang kacau cakap good evening. Okay, jadi saya suruh mereka log in dulu macam tu. Okay, macam ni lah. Selepas kelas, saya suruh mereka ambil tik semula sebagai kedatangan. Okay, ini yang dah janji nak masuk kelas saya. Ini sebagai ambil kedatangan lah. Jadi mereka pun, sebab saya buat 2 sesi, sebab satu sesi dalam Zoom baru 40 minit. So mereka pun tulis kehadiran. And then yang dah janji masuk kelas saya tak masuk, mereka perlu PM saya lah, bagi sebab kenapa tak masuk. Jadi nanti cikgu akan nampak mereka bagi saya macam-macam sebab mereka bagi. Okey, so setakat ini untuk bahagian ini saja. Sekarang sebelum kita nak share kuizi kepada murid-murid, kita boleh buat 2 cara. Salah satu cara ialah kita linkkan dengan Google Classroom. Kalau cikgu sudah ada Google Classroom, cikgu boleh update Google Classes. Okay, update Google Classes, cikgu tekan ini saja, dia akan terus import murid-murid dari Google Classroom ke dalam kuizi cikgu. Okay, maksudnya once cikgu bagi kuis di dalam kuizi, dia juga akan automatic murid akan dapat information dari Google Classroom. Ataupun cara kedua ialah we create a classroom in Quizy. Okay, so sekarang I share dulu bagaimana nak create classroom in Quizy. So these are the classes that I have already created. Cikgu boleh pergi ke profile Quizy cikgu. You click classes, then automatically my classes akan berada di sini. So cikgu boleh tekan create a class. When you create a class, cikgu boleh tulis nama kelas sendirilah. Contohnya sebenarnya saya sudah ada kelas matematik saya, jadi saya boleh buat matematik
tingkatan. Okey. Tingkatan 5 sains contohnya 5S. So, it's up to you to choose what color. Jadi create class. Okay, bila cikgu create class, so cikgu share this link with your students. Cikgu copy link. Okay, dan pergi ke WhatsApp group cikgu, paste the link, minta murid-murid log in dan mereka akan masuklah ke dalam classroom kita. Apabila murid-murid log in, apa akan jadi ialah, kita tengok apabila murid-murid kita klik link itu, invitation link, jadi paparan ini akan keluar. So, dia boleh edit. Sebab ini saya gunakan Gmail saya, maka nama saya keluar. So, they have to write a name. Cikgu, kalau boleh, cikgu minta mereka tulis nama sebenar mereka lah. First name, biasanya saya akan suruh mereka letak kelas dulu, 5 sains. Okay. Last name, letak siapa. Okay, nama siapa. Contohnya Amir kan, Amir contohnya. So, mereka perlu beri email parents. Jadi minta mereka letakkan email parents supaya result mereka boleh di-email kepada guru, kepada mak ayah. Kalau cikgu nak murid itu bagi email kepada mak angkat, ayah angkat sekolah pun boleh, tapi dua-dua boleh, tapi saya rasa lebih baik kepada parents. Dan kalau saya dapati email itu adalah email mereka sendiri, saya akan suruh mereka tukar. Jadi contohnya Amir lah, mak dia email saya, contoh. So mereka perlu tekan accept invite. Okay, apabila mereka accept invite, maksudnya mereka sudah masuk dalam kelas kuizi cikgu. Okay, tekan OK. Alright, sekarang saya nak share bagaimana kita nak mewujudkan kuis sendiri. Contohnya, kita ada banyak cara actually. Saya share cara yang paling mudah dulu, di mana tak payah susah-susah type soalan. Create a new quiz. Dan namakan kuis cikgu. Contohnya saya nak namakan saya punya kuis ini sebagai Bumi sebagai Sfera. Okay. Bumi sebagai sfera. Mungkin ini luas sikit. Mungkin saya sebab saya baru ajar longitude hari itu, jadi saya akan test mereka tentang longitude dulu. So mungkin saya boleh cuba tengok matematik. Boleh juga banyak matematik tingkatan 5, bumi sebagai sfera, and then I tekan longitude. Tengok ada tak longitude. Okay, cuba so cikgu tekan matematik kalau sebab saya ajar matematik, and next. Ada banyak cara kita nak buat quiz. Sama ada cikgu boleh type sendiri new questions ataupun teleport. Biasanya saya akan buat teleport dulu. Okey, bumi sebagai sfera. Tengok sini ada banyak yang cikgu boleh pilih. Cikgu boleh teleport soalan dari guru lain. Okey, jadi di sini tengok sesuai tak? Sebab saya ajar longitude kan. Okey, kebetulan di sini ada 10 soalan longitude. Cikgu boleh import teruslah. Tapi tengok sesuai tak untuk murid kita. Okey, mungkin boleh. Ini ialah tahap yang lebih tinggi. Cikgu boleh pilih. Ini mungkin boleh tanya soalan belakang-belakang sikit. Bagi saya pilih ini dulu. Okey. Longitude 0. Garis yang melintang. Ini hari itu saya dah ajar. Saya pilih ini add. Saya pilih ini add. Lepas tu latitude kosong. Okey, ini boleh. Ini asas. Lepas tu garis yang melintang dikenali sebagai latitude, longitude. Okey, soalan ini senang.
Okey. Soalan ni senang. Boleh add. Cari beza longitude. Okey, ini boleh. Cari beza longitude boleh. Okay. Latitude mungkin kalau cikgu tak nak, cikgu jangan masuk dulu. Latitude tak mau masuk. Cari beza longitude. Nyatakan latitude tak mau. Okey, saya pergi soalan lain. Tengok. Ini pun sama. Okey. Cikgu boleh tengok dari sini. Ini cikgu Salma. Ini cikgu Nani. Jadi kita sama-sama pun share ambil soalan daripada orang lain. Jadi ini longitude. Tadi saya ambil tak soalan ni? Entah. Ambil dulu. Longitude. Contohnya kalau kita pernah ambil soalan ni dan kita nak ambil lagi, dia akan ingat, oh this is add again. Jadi tak maulah. Okey, beza pasangan longitude. Okey, I add. Longitude. Okay. Semua tentang longitude dulu. Okey, ada lagi tak? Latihan 5. Okey, ini bukan longitude. Ini soalan susah sikit. Jadi setelah saya letak soalan yang senang, saya akan letak soalan susah sikit. Ini tengok. Ini pun lebih kurang. Okey. Saya letak add. Dah berapa dah soalan? 15 soalan. So I add. Cadangan saya, kalau ini merupakan short quiz, kita jangan letak terlalu banyak soalan. Oh, ini saya rasa saya nak. Okey, boleh delete punya, tak apa. Okey, longitude. Ini longitude. Okey, ini longitude. Berapa dah? 20 soalan. Biasanya saya letak tak lebih 20 soalan. 6 20 soalan, tapi ada satu soalan yang saya nak keluarkan. So how about this? Okey, ini saya sudah guna belum? Macam lebih kurang sama kan? Sama-sama kita pun guna I punya, I guna. Kalau cikgu nak tambah soalan sendiri, cikgu boleh type sendirilah soalan tu. So tak apa. Kalau sudah, cikgu export. So you see, saya sudah ada 20 soalan di sini. Saya sudah ada 20 soalan di sini. Untuk setiap satu soalan 30 saat, cikgu boleh set. Cikgu boleh set setiap satu manually ataupun set di sini. Okay, default time for all question. Sebab bab ini pening sikit, jadi saya bagi masa banyak sikit lah, 60 second, 1 minit. Okay, semua soalan tu 1 minit ataupun 2 minit, up to you, tak apa punya, it's okay. Okay, soalan belakang tu susah sikit kan, cikgu boleh edit. Contohnya soalan belakang dia susah sikit, jadi saya pun edit lah. Ayat dia panjang, jadi saya boleh edit. Okey, ini so I add ini cikgu boleh tukar 2 minit. You can choose. Ataupun cikgu nak buang soalan mana-mana, cikgu delete. Okey, siap. 20 soalan. So kalau cikgu dah siap, cikgu tekan done. Done. And then kalau nak letak gambar, cikgu letak. Sebab soalan ini dalam bahasa BM, jadi saya pilih Malay. Saya pilih Malay. And then from, this is soalan form 5. So I pilih dia panggil apa? 7, 8, 9, 10, 11, grade 11. Grade 11. Okay. Grade 11. Doesn't matter. Ini tak apa punya. Okay. So biasanya I put public, save. Siap. Okay, sudah siap. Sekarang cikgu boleh bagi kerja ini kepada murid cikgu. So cikgu sama ada boleh play live ataupun assign homework. Biasanya kalau play live, semua orang kena log in pada masa yang sama. Dan saya sebab ini sebagai homework kan, saya assign homework. Okay, when you assign homework, cikgu boleh tentukan tarikh apa dan bila mereka perlu hantar. Contohnya untuk ini, saya akan minta mereka hantar esok. Biasanya dia akan automatic set 24 hours, 1 day. So saya set dulu macam ni, 1 jam. Okay, and then cikgu boleh letak continue ataupun assign to a class. Okay, sekarang cikgu nak assign class kan? Cikgu tekan select. Okay, tekan select. Cikgu pilih
Okey, lepas tu assign. Bukan ini. Okey. Next. So, ini semua tak penting. Okey, assign game. Apabila cikgu sudah assign game, cikgu akan nampak ni semua anak-anak murid cikgu yang sudah login. Okey, ini semua anak-anak murid cikgu yang sudah login. Of course mereka sekarang tak join the game lagi sebab apa? Sebab mereka cikgu tak assign lagi. So sekarang cikgu sudah assign. Ini sekarang mereka sudah assign lah. Jadi automatic mereka akan tahu dalam mereka punya apps the Quizy, mereka akan tahu cikgu Wong sudah bagi homework. So kalau cikgu nak ingatkan mereka sekali lagi, cikgu boleh buat sini. To assign this game to more student, click here. Okay, cikgu boleh click here. Okay, cikgu boleh click here and then this one, share link, copy link. Okay, copy link. Kalau cikgu tak buka Quizy Classroom, cikgu boleh letak sini sign to Google Classroom. So I copy link. Sekarang saya nak pergi ke WhatsApp group saya untuk suruh mereka masuk dalam saya punya quiz. Remind mereka ada quiz. Macam tu. Sekarang kita share link ini ke dalam WhatsApp group mereka. Saya boleh tambah sedikit. Saya akan tulis nama tugasan ataupun quiz. Okey, quiz matematik tingkatan 5 bab bumi sebagai sfera, sebagai sfera untuk bahagian longitude. Okey. Lepas tu saya akan tambah lagi tarikh. Okey. Tarikh tamat tugasan ialah bila. Okay, saya tambah hari ini 8 hari bulan, jadi saya buat 9 hari bulan. Pukul 3 PM. Okey, siap. Arahan sudah siap. Okey, saya sudah share. Jadi mereka sudah alert lah. Okey. Jadi semua murid diminta menjawab quiz ini. Okey. Lepas tu saya akan bagi tahu mereka mohon update email ibu bapa dalam profil masing-masing supaya result anda dapat disampaikan kepada ibu bapa anda. Okey, arahan sudah siap. Sekarang kita patah balik kepada bahagian lain. Sekarang saya nak share dengan cikgu bagaimana saya boleh memeriksa progres murid-murid. Alright. Jadi cikgu pergi ke
profile cikgu. Lepas tu klik report. Okey, bila cikgu klik report, dia akan keluar benda ni. Jadi tadi saya sudah assign homework kepada mereka dan didapati ada daripada 33 murid, 4 orang sudah siap, 29 orang murid lagi belum siap. Jadi cikgu boleh dapati murid ini Jashkira, dia sudah try 4 kali. Dia try sehingga dia dapat 100 markah. Sangat rajin murid ini dari 5 bestari. Lepas tu murid-murid lain ini, yang lain ini belum start buat lagi. Sekali-sekala cikgu kena ingatkan mereka bahawa due date-nya ialah ada 5 jam lagi. Jadi saya boleh send result. Bagaimana saya nak send? Ada beberapa cara cikgu boleh check murid ini punya result. Contohnya cikgu boleh email all parents. Kalau email all parents, kalau semua sudah ada email lah. Tapi ini belum, jadi kita boleh send one by one. Contohnya Jashkira, dia sudah ada email ini. Okay, then teacher, you can see the result here. Cikgu boleh klik sini untuk tengok result anak murid ini. 100 markah. 100 markah merupakan percubaan kali keempat. Okey, percubaan kali keempat. Okey, ataupun cikgu pergi ke, kalau cikgu nak tengok setiap kali dia cuba bagaimana result dia, nanti saya ajar. So this one teacher send. Okay, once you have send, dia akan tunjuk email send successfully. Kecuali kalau ada siapa-siapa punya email dia tak valid, jadi dia akan tegur lah. Okay, murid ini 4 kali cuba. Bagaimana dengan contohnya saya nak send kepada Azri, saya klik email to parent, tak ada, dia tak bagi saya. Jadi kalau tak bagi, kita tak boleh nak email. So cikgu minta lagi lah, cancel. Alright, another way to check our student result is click the name. Cikgu klik nama dia, tengok dia ada attempt 1, attempt 2, attempt 3, attempt 4. Maksudnya murid kita ini dia sudah cuba 4 kali. Kita tengok result kali pertama. Tengok 55 markah, 45% tak betul. Ini jawapan dia. Dan ini masa yang diambil untuk menjawab semua soalan ini. Ini contohnya. Percubaan kali kedua, ketiga, keempat. Bila cikgu email kepada parents akan nampak semua 4 kali ini. Inilah pesanan saya kepada murid. Saya kata cubalah, sebab setting saya ialah boleh cuba banyak kali. Cuba sampai awak betul semua. Nampaknya Jashkira seorang saja yang ikut arahan saya. Alright. So this is the one. Sekiranya cikgu ingin selepas MCO, selepas PKP ini, cikgu nak murid-murid printkan dan filekan sebagai evidence kerja mereka, cikgu boleh tekan print. Okay, bila cikgu tekan print, this is the result. Inilah paparan dia. Sekejap. Cikgu boleh print. Okay, you can see the paparan. Saya bagi besar sikit supaya lebih jelas. Okay, sekejap. Ataupun saya cancel. Okay, inilah yang akan dicetak nanti. Ini percubaan kali keempat. Ini, okay. Ini soalan dia. Berapa saat dia ambil? Berapa? Ini jawapan dia. Ini jawapan dia. Semua betul. Semua betul. Okay. Kalau saya nak print pertama punya, okay, I print. Kalau I tekan print, okay, inilah. Okay, inilah jawapan dia. 55%. 55%, 20 soalan, 11 betul, 9 salah. Dan tak ada soalan yang tidak dicuba. Jadi dia inilah jawapan dia. So cikgu boleh printkan benda ini dan filekan dalam murid punya file ataupun tampal dalam buku latihan bila selepas PKP nanti. Ataupun pada musim pembelajaran bukan PKP pun cikgu boleh buat macam tu. Semua latihan dan semua kuis boleh dibuat demikian. Okay. Alright. So sampai sini saja untuk perkongsian bagaimana nak menghantar result murid dan juga
menghasilkan simpanan dalam hard copy kerja-kerja murid. Okay, so saya boleh keluar dulu. Okay, saya keluar dulu. Okay, cikgu, disebabkan topik tadi bumi, murid-murid belum siap lagi, jadi saya share dengan cikgu bagaimana kita nak bincang, buat perbincangan dengan murid-murid hasil daripada result mereka. Ini ya, next 5 form 5. Okey, jadi saya boleh pergi ke mana? We can overview. Kita boleh pergi soalan overview. We can go to overview. Okay? Oh, this is overview. That means ini result mereka. Paparan result mereka ada banyak. Dia ada banyak cara. Cikgu juga boleh download. Okay, if you want to download the result, it will be like this. Sebelum download, cikgu boleh tengok. Cikgu juga boleh tengok questions, soalan. Okay, soalan ini berapa persen betul, berapa persen salah. Siapa betul, siapa salah pun boleh tengok. Okay, we can expand. Kita tengok Jadi dari sini, soalan ini cikgu dapat trace 15 murid yang dapat betul. Okay, siapa yang dapat betul tu? Inilah muridnya. Pun Muani dia tak buat. Venice dia dapat betul. Havin dia pilih jawapan ini dan seterusnya. Jadi cikgu boleh tahu result cikgu, anak-anak murid cikgu macam mana. Okay, this is one of the method. And then after that, banyak yang cikgu boleh trace lah. Okay. Kalau cikgu nak download pun boleh. You can all go to download. Cikgu juga boleh tengok players. This is players. Kita dah tengok standard saya tak buat. Okay. Lepas tu this is overview. Okay. Now let's go to download. Kalau cikgu download result, okay, kalau cikgu download result mereka cikgu boleh dapat macam ni dari Excel. Dia akan keluar dari Excel. So cikgu boleh type ini ialah result quiz ubahan. Okay, ubahan contohnya. So cikgu save lah kat mana-mana. Cikgu save kat mana-mana. So save dulu. Okay, selepas cikgu save, you can have a look. Okay, open. Ini sudah boleh jadi kita punya record. It's very convenient, sangat-sangat memudahkan. Dan saya betul-betul menggalakkan cikgu-cikgu menggunakan apps Quizy ini untuk penilaian dan homework both. Kita boleh buat secara online dan then hasil result itu boleh kita printkan sebagai hard copy. Dia bukan saja boleh jadikan latihan objektif, dia juga boleh kita boleh buat latihan sebagai struktur, boleh buat isi tempat kosong. So this one, this is the result dalam bentuk Excel. Dia akan bagi tahu kita soalan ini berapa orang dapat betul, berapa orang salah, berapa orang tak cuba. Okay, ini nama murid. Siapa dapat betul, hijau maksudnya betul lah, merah maksudnya salah. You can see like this. Murid ini semua tak buat. Contohnya, kalau kita nak tengok, ini ialah overview class level. Okay, you can also check your player level. Contohnya Afrina, dia dapat 100 markah dan kita boleh tahu juga dia guna apa untuk menyelesaikan latihan cikgu. Mobile phone ataupun laptop. Contohnya Safari, maksudnya dia guna iPhone. Okay, pukul berapa dia start, hari apa dia buat, semua ada. Very good. Jadi saya harap cikgu boleh, kita dah ada satu apps yang begitu bagus, why not we make use of it untuk mengajar dengan mudah, penyiapan tidak banyak dan saya rasa hasilnya pun bagus. Saya harap cikgu boleh cuba. Itu saja. Okey, sebelum itu belum itu saja. Okey, saya nak share benda lain ya cikgu. Sabar.
saya sambung sekarang. Bagaimana kalau saya nak buat perbincangan dengan murid-murid? Kita boleh pergi ke view quiz. Okay, we can go to view quiz. You can go to live view quiz kan. Okay, oh ini yang belum dijawab sekali. Okay, kalau cikgu nak membincangkan soalan-soalan ini dengan murid-murid, cikgu boleh ke paparan questions. Okay, so kita boleh tengok sini. You can expand it. Maka cikgu boleh buat semasa dalam kelas menggunakan OHP projector, ataupun cikgu boleh gunakan Google Meet ataupun buat Zoom dengan mereka. Cikgu boleh terangkan. Cikgu boleh terangkan mengapa begini begitu dan seterusnya. Cikgu boleh di sini cikgu boleh memuji siapa-siapa yang menjawab dengan betul, dan cikgu boleh tanya kenapa murid ini tak jawab. Okay, lepas tu you can go to the next one. Cikgu boleh selepas siap ini cikgu boleh go to the next one. Okay, you can go to the next one, next question, dan seterusnya. You can share one by one. Ataupun kalau cikgu tak nak expand, teacher you just like this pun boleh. Okay, bincang satu-satu dengan mereka. Kalau cikgu expand, cikgu boleh tengok nama murid. Kalau cikgu tak expand, cikgu hanya sekadar ini. Alright. So, saya rasa itu saja daripada saya untuk quiz. Saya harap cikgu boleh mengambil masa untuk cuba sikit-sikit dulu. Terima kasih. Alright. Bagaimana untuk buat WhatsApp classroom pula? Kalau saya nak bincang sesuatu dengan murid-murid. Jadi ada banyak cara. Cikgu boleh cikgu boleh bincang dalam sini. Okay, bagaimana nak bincang, contohnya mereka dah siap dan kita nak buat perbincangan dengan mereka tanpa menggunakan Google Meet ataupun Zoom. Sebab biasanya murid mereka mempunyai akses yang lebih mudah dengan menggunakan WhatsApp. Jadi kita boleh buat macam ni. Sebelum cikgu nak mula, sebenarnya sebelum cikgu bagi perbincangan, cikgu sudah siap bagi kerja. Okay. Sorry ya kalau saya buat cikgu pening. Okay, tak apa. Cikgu boleh tengok sini. Saya sudah bagi dokumen. Ini soalannya. Contohnya ini soalan set 1. Saya sudah siap bagi. Saya sudah siap bagi soalan ini sebelum ini. Okay, mereka sudah ada dan mereka jawab. Okay, langkah pertama bagi tugasan. Langkah kedua, saya akan suruh mereka PM saya kalau mereka dah siap. Jadi, mereka pun akan, yang dah siap punya, mereka akan buat catatan di sini. Maaf ya, pening kepala cikgu tengok, tak apa. Okay, this one. Ya. Contohnya ini. Okay, saya sudah WhatsApp cikgu jawapan saya, set 4. Okay, tarikh hantar bila. Jadi mereka tulislah. Okay, semua ini sudah hantar. Dan langkah saya dah siap bagi tahu mereka. Langkah pertama, jawapan anda, WhatsApp jawapan kepada cikgu. So saya hanya, sebab ini soalan objektif, saya nak tengok mereka punya jalan kerja. Okay, bila mereka WhatsApp saya akan kata okey dan update, suruh mereka update di sini. Nama mereka di sini. Dan saya akan bagi langkah kerja saya. Contohnya, saya akan bagi langkah kerja saya di sini. Okey, mana skema saya? Okey, maaf ya. Okey, skema Cikgu Wong sini. Alright, saya akan bagi mereka ini langkah-langkah PM. Mereka PM saya, jawapan mereka saya akan bagi ini. Jalan kerja saya sudah scan. Okay. Jadi mereka pun check lah jawapan masing-masing. Okay, selepas itu saya akan dating lah, buat appointment dengan mereka.
dan kita akan start bincang di sini. Anyway, sebab bagi mereka yang tak siap pun saya tak paksa lah sangat what to do kan. And then akhir bila dah sebelum nak masuk WhatsApp classroom, saya share saya punya jawapan semua di sini. So, lepas tu saya pun buat dating dengan mereka. Okay. Hai anak-anak semua, Cikgu Wong bersama-sama guru matematik di sini akan membincangkan jawapan set berapa-berapa pada hari berapa. Okey, jadi persediaan mereka ialah mesti sudah siap jawab dan soalan yang tidak faham perlu ditanya dalam kelas. Mereka kena siapkan dulu. Okey, lepas tu bagi mereka yang tak siap pun joinlah juga, tak apa. Jadi saya nak tahu siapa yang sudah alert dengan message ini. Saya suruh mereka, sesiapa yang boleh join kelas ini, sepatutnya semua orang perlu join kan. Jadi sesiapa yang boleh join kelas ini, sila tulis nama. Tambah dengan nama kelas dan juga bagi satu emoji. Ini saja untuk memeriahkan lagi kelas kita. Jadi mereka pun start. Okey, tulis lapor diri, lapor. Okey. So, sekarang saya akan scroll cepat sikit ya cikgu. Okey. Okey, apabila kita nak start, okey, apa yang kita perlu buat ialah, sekarang kita nak start dah. Sementara menunggu rakan-rakan lain, jom kita ambil kedatangan dulu. Saya suruh mereka ambil kedatangan. Ini tarikhnya pukul 1. Saya sudah bersedia. Cuaca di tempat saya macam mana? Jadi sajalah cikgu boleh kata tulis nama anda dan tulis perasaan, emoji perasaan anda ataupun makanan yang disukai ataupun apa-apa sajalah. Kalau tak mahu pun tak apa. Cikgu juga boleh mengambil kedatangan secara voicemail. Suruh mereka cakap, ya cikgu saya sudah sampai. Contohnya pun boleh. Up to you. Okay. So kita dah ambil kedatangan. Dah siap dah kedatangan. Alright. Dah siap kedatangan. Okay. Sambil-sambil tu mereka akan bergurau senda sekejap. Tak apalah, kita biarkan saja. Alright. So sekarang sudah start. Okay, apa yang saya kata okey, yang lain kemukakan soalan yang nak ditanya. Ada tak semua mereka dah bagilah. Contohnya Alif sudah start tanya, ini teacher, so saya sudah tahu kan soalan 20, soalan 28. Jadi saya pun sharekan sebab kita buat dalam WhatsApp. Jadi saya guna handphone. At the same time saya ada saya punya laptop di depan saya. Okey, murid-murid masing-masing tanya. Mereka tanya. Okey, mereka sudah tanya. Selepas mereka tanya je lah, saya akan fokus satu persatu. Mereka boleh komen. Kalau mereka ada yang tahu punya, boleh bagi jawapan juga. So, alright. So, sementara mereka tanya saya sudah siap sedia dengan saya punya hard copy, soft copy di komputer saya. Maka, saya fokus pada soalan. Selamat tengah hari semua. Jadi kita tengok soalan ni ya. Kenapa jawapannya ialah C. Memang C pun. C kan? Sebab dia nak kecuali. Kan? Betul lah. Dia berada di atas. Jadi dia Okey. Saya gunakan handphone saya untuk merekod skrin komputer saya. Lepas tu I direct share into the group. Jadi soalan 28 set 1 sudah siap. Murid akan dapat tengoklah. Memang tak sempat mereka nak baca ataupun nak tengok video saya, tak apa. So depends on budak. Bila mereka nak tengok, mereka boleh tengok. Dan juga saya, sementara itu saya juga share semula ini. Soalan yang sama, and then I share semula dan saya juga sharekan video saya di sini. Jadi I tanya mereka faham tak? Kalau mereka tak faham, tak apa, mereka boleh tengok video saya sampai mereka faham. Dan seterusnya. Okay, budak-budak terus tanya, mereka pun komen, ya saya faham, saya tahu. Okay, and then ada lagi soalan baru. Jadi ini, soalan ini saya paparkan di sini dulu. Okay, I crop the answer, paparkan di sini dulu. Lepas tu, I pun ajar di, ini share, budak share. Lepas tu saya pun ajar di sini. Okay,
Sekian perkongsian daripada saya. Terima kasih. Selamat mencuba cikgu-cikgu.